Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumaya binti Mazlan, nombor metrik 050626. InsyaAllah saya dan sahabat akan menerangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan hadis yang ke-30, iaitu sunnah bersiwak untuk wuduk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalaulah tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka bersiwak pada setiap kali hendak berwuduk. Baik, mari kita kenali biodata perawi hadis ini, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama sebenar bagi Abu Hurairah adalah Abdul Rahman bin Syakhr ad-Dawsi. Nama beliau ketika di zaman jahiliyah adalah Abdul Syams, yang bermaksud hamba matahari. Setelah beliau memeluk Islam, baginda sallallahu alaihi wasallam menukar nama beliau kepada nama yang sangat indah, iaitu Abdul Rahman, yang memberi erti hamba Allah yang maha pemurah. Abu Hurairah merupakan salah seorang sahabat Nabi yang lewat perislamannya, iaitu pada tahun ke-6 Hijrah. Nabi Muhammad SAW turut memberikan gelaran kepada beliau dengan Abu Hurairah, yang membawa makna bapa kucing, kerana sifatnya yang sangat menyayangi kucing. Sifatnya itu amat terserlah ketika beliau sentiasa memberi makan kepada kucing. Bahkan beliau suka meletakkan kucing di dalam lengan baju beliau, dan di sebelah lengan beliau yang pertama diletakkan kucing, dan sebelah lengan lagi berisi hafalan-hafalan hadis. Baik, Abu Hurairah sentiasa berdamping dengan Rasulullah. Setiap kali masuk waktu salat, beliau akan menunaikan salat di belakang baginda, sekaligus menerima pembelajaran yang disampaikan oleh Nabi. Abu Hurairah telah berdamping dengan Rasulullah selama 4 tahun, iaitu semenjak perang Khaybar sehinggalah Rasulullah wafat. Sepanjang 3 tahun tersebut, beliau banyak mengambil pengajaran daripada Rasulullah. Manakala pada tahun yang keempat pula, beliau diutuskan oleh Rasulullah untuk menyampaikan dakwah di Bahrain bersama Ala al-Hadrami. Abu Hurairah telah banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah. Menurut Ibnu Jauzi dalam Musnad Ibnu Hanbal, periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah sebanyak 5,374 hadis. Abu Hurairah juga terkenal dengan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan hadis yang diriwayatkan oleh beliau diambil daripada Rasulullah secara langsung, juga diambil daripada kalangan sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, dan ramai lagi sahabat yang lain. Baik, Abu Hurairah wafat pada tahun 57 Hijrah ketika beliau berusia 76 tahun. Abu Hurairah telah ditimpa sakit, dan beliau ketika itu amat rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu, orang ramai mendoakan kesembuhan beliau, namun beliau sendiri memohon kepada Allah agar dapat segera bertemu dengan penciptanya yang Maha Esa. Akhirnya, Abu Hurairah wafat pada tahun ke-57 Hijrah ketika berusia 76 tahun di kota Madinah. Seterusnya, masuk kepada penjelasan perkataan hadis ataupun gharib hadis. Perkataan yang pertama, laula. Okey, kata ini berfungsi mengaitkan ketiadaan kalimah kedua apabila adanya kalimah pertama. Ini bermaksud jika bukan kerana takut membebankan umatku, maka aku akan menyuruh mereka dengan perintah wajib. Perkataan laula terdiri daripada kata lau yang bererti menidakkan sesuatu kerana ketiadaan yang lain, manakala la pula adalah menidakkan. Oleh yang demikian, hadis ini menafikan perintah siwak dengan adanya kebimbangan membebankan umat. Perkataan kedua, an adalah huruf masdariyah. Huruf ini dikira sebagai mubtada.
Dengan erti kata lain, jika tidak kerana masyaqqah, iaitu beban yang memberatkan. Perkataan yang ketiga, wudu. Huruf waw yang dibaca dengan baris dhammah, ia berasal dari lafaz al-wada'ah yang bermaksud baik dan bersih. Diberi nama demikian kerana berwuduk dapat membersihkan orang yang melakukannya dan membuatnya kelihatan bersih serta ceria. Al-wuduk menurut bahasa adalah membasuh sebahagian anggota wuduk secara mutlak, sedangkan menurut syarak pula ialah membasuh anggota tubuh tertentu dengan cara yang khusus. Perkataan yang keempat, asyuqqa. Asyuqqa berasal dari lafaz al-musyaqqah yang bermaksud berat. Dikatakan demikian kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahawa amalan bersiwak secara rutin boleh memberatkan umatnya. Perkataan kelima, la amartuhum, bermaksud nescaya aku memerintahkan mereka dengan perintah wajib, bukan perintah sunat. Perkataan keenam, as-siwak, menurut bahasa artinya sesuatu pekerjaan, sedangkan menurut istilah pula ialah menggunakan kayu siwak untuk membersihkan gigi supaya tidak berbau dan nampak kelihatan putih bersih. Ia sebaiknya dilakukan dengan menggunakan kayu arak yang sederhana, yakni tidak terlalu kecil kerana boleh mengakibatkan gusi luka, dan tidak pula terlampau basah kerana kayu arak yang basah tidak dapat digunakan untuk menghilangkan apa yang hendak dibersihkan. Perkataan yang terakhir iaitu ta'liqan. Ta'liqan ini ialah hadis mu'allaq yang keterangannya telah disebut sebelum ini dalam bahagian pendahuluan. Perkataan ini diambil daripada asal makna menggantungkan dinding yang untuk tujuan memutuskan hubungan. Jadi hadis yang ke-30 ini merupakan hadis mu'allaq. Itu sahaja daripada saya serahkan pembentangan ini kepada sahabat untuk seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya teruskan lagi dengan iaitu dapatan fiqh dan hukum hakam. Okey, hadis ini menunjukkan bahawa hukum asal bersiwak atau bersuci adalah wajib. Sebahagian ulama mengatakan hukum asal perintah adalah wajib, dan hukum sebahagian ulama mengatakan hukum asal perintah adalah sunat. Sebahagian ulama mengatakan jika tujuan perintah adalah untuk ibadah, maka hukumnya wajib. Jika tujuannya adalah untuk mengajarkan, maka hukumnya adalah sunat secara umum. Okey, waktu yang disyariatkan untuk bersiwak atau memberus gigi sebelum berwuduk ada dua mazhab, iaitu mazhab Syafi'i dan Hambali, berpegang kepada sunnah menggunakan kayu suki pada setiap wuduk dan setiap kali hendak solat. Okay, manakala mazhab Hanafi mengatakan bahawa berwuduk adalah sunnah dan bukan sunnah ketika solat. Okey, ketiga, fuqaha bersepakat bahawa bersuci sangat disunnahkan dalam 5 waktu ataupun 5 keadaan, iaitu ketika berwuduk, mendirikan sembahyang, bangun dari tidur, masuk rumah, ketika bau mulut berubah, dan ketika gigi berwarna kuning. Okey, nilai-nilai pengajaran yang terdapat dalam hadis ini ialah: pertama, bersiwak menggosok gigi adalah antara perbuatan sunnah yang mudah dan sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan amalan bersiwak, iaitu menggosok gigi, dan amat menggalakkan umatnya agar menggosok gigi setiap kali hendak mengerjakan solat. Ketiga, kebersihan sangat dituntut kepada setiap muslim, antaranya menjaga kebersihan mulut dan gigi, lebih-lebih lagi ketika melaksanakan ibadat solat. Okay, yang keempat, bersiwak atau menggosok gigi mempunyai banyak manfaat dan kebaikan, antaranya mulut akan sentiasa bersih, gigi menjadi kuat dan sihat, menghilangkan bau kurang enak yang keluar dari mulut, dan lain-lain. Dan yang kelima, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatuhu menyebutkan, para ulama telah bersepakat bahawasanya bersiwak adalah sunnah muakkadah kerana anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sentiasa gairah melakukannya, dan kecintaan baginda serta ajakan baginda kepada siwak tersebut.
Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.